Hari ini saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita satu gambaran terhadap beberapa kelompok dan beberapa puak daripada manusia yang mana mereka akan menjalani azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pujian kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan rahmat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul tengah hari ini bagi menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk kepada zuhur, masuk kepada khutbah dan solat Jumaat kita, sama-sama kita berkumpul, kita mengambil sedikit manfaat daripada hadis Nabi SAW pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan memberikan manfaat dan kebaikan dalam perkongsian kita, insya-Allah. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tengah hari ini saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita satu gambaran terhadap beberapa kelompok dan beberapa puak daripada manusia yang mana mereka akan menjalani azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping dibekalkan kepada mereka azab yang pedih, Nabi juga memberikan gambaran tentang kehinaan-kehinaan yang Allah lemparkan kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kalau kita baca di dalam hadis, banyak peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh Allah dan Nabi SAW, yang bila mana sesuatu perkara itu dilakukan oleh manusia, maka ia boleh membawa kepada azab yang pedih. Orang-orang yang mengamalkan riba, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka azab yang pedih. Orang-orang yang rasuah, orang-orang yang menenung nasib judi dan sebagainya, begitu juga bila mana seseorang itu memakan harta secara batil, harta anak yatim dan sebagainya, Allah kata tidaklah yang ditelan ke dalam perut mereka melainkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana kita membaca hadis dan kita membaca Al-Quran, kita melihat peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah dan Nabi supaya kita tak buat. Kerana perkara tersebut ataupun apa yang kita buat, amalan yang kita lakukan tersebut boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka dan dikenakan azab yang pedih. Tapi datang satu hadis daripada Nabi SAW yang mana kata Nabi, ada puak yang mana mereka itu selain Allah berikan azab, Allah berikan pula kehinaan-kehinaan yang lain. Saya bagi contoh yang dirahmati Allah sekalian. Fir'aun. Dahsyatnya Fir'aun ni.
bila mana dia ni bukan sekadar zalim, tetapi kezaliman Fir'aun sehingga dia menyebutkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tertinggi. Allah Subhanahu wa taala mematikan Firaun. Tetapi di sebalik kematian Firaun, Allah berikan pula satu kehinaan kepada Firaun yang mana dia ditenggelamkan di dalam air bersama dengan bala tentera dia. Kita tengok Abrahah. Bagaimana kerakusan Abrahah, kesombongan Abrahah, tentera yang tidak dimiliki oleh mana-mana kerajaan pada waktu itu. Bagaimana dia menggerakkan satu kumpulan tentera. Dia nak pi serang Kaabah, nak pi runtuhkan Kaabah, tetapi nak tunjuk keegoan dia. Dia datang dengan satu bala tentera yang terdiri daripada kumpulan gajah untuk menghancurkan Kaabah. Apa Allah jawab di dalam Al-Quran? Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah musnahkan keegoan Abrahah. Allah hina Abrahah dengan Allah hanya menghantar burung-burung kecil yang berterbangan di udara untuk memusnahkan Abrahah. Tak perlu hantar tentera yang hebat-hebat. Cukup dengan burung kecil yang mana melemparkan batu daripada atas. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah, seperti mereka itu menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Begitu juga kalau kita baca di dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala sebut, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Bagaimana Allah datangkan 3 utusan dalam sekaligus. Dalam satu masa 3 utusan yang dihantar untuk berdakwah kepada satu puak, kepada satu kaum. Mereka ingkar, bukan sekadar ingkar, mereka buat tindakan untuk membunuh utusan-utusan tersebut. Ada seorang lelaki yang disebut sebagai Habib An-Najjar di dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat. Bagaimana dia cuba untuk selamatkan kaum dia. Berlari daripada kampung sampai ke tengah pekan, sampai ke bandar untuk selamatkan kaum dia, selamatkan utusan-utusan Allah. Apa yang berlaku? Dia dipijak. Sehingga mana riwayat menyebutkan ususnya keluar melalui lubang duburnya. Mati dah. Allah kata apa dalam Al-Quran? Tak perlu kami hantar tentera daripada langit. Tak perlu kami nak buat macam-macam. Sekadar Allah utuskan salah satu daripada malaikat yang ada di sisi dia. Pergi ke gerbang kota. Satu tempikan menghancurkan kaum tersebut. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis, Nabi juga menyebutkan ada orang yang mana dia itu dapat azab. Tetapi di sebalik azab itu, kata Nabi, dia memiliki kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayam dirahmati Allah sekalian. Apa kehinaan itu? Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullah, pada hari kiamat Allah tak mau cakap dengan dia. Ayam dirahmati Allah sekalian. Ketika mana hari kiamat Allah berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk ni, puak ni, Allah tak mau cakap. Bayangkan perasaan kita yang dirahmati Allah sekalian. Contoh ni, dalam kita duduk bertemu ni bu sekalian, ataupun dalam kelas ke, saya hanya cakap dengan orang sebelah kanan ni je. Sebelah kiri ni saya tak mau cakap. Bila saya ajukan soalan, yang sebelah ni tak angkat tangan pun nak jawab. Yang sebelah ni punya ramai nak angkat tangan. Tapi saya tak layan. Apa perasaan yang di sebelah ni? Dia rasa, hina sungguh aku ni. Apa salah aku? Macam terpinggir. Macam hina. Ayam dirahmati Allah sekalian. Itulah yang bakal dilalui oleh puak-puak ni. Yang mana kata Nabi, la yukallimuhumullah, Allah tak mau cakap dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah dengan kebesaran dia, dengan rahmat dia, dia boleh ampuni hamba-hamba dia.
Dia boleh masukkan ke dalam syurga, dia boleh bersihkan dosa. Itu kekuasaan dia. Tetapi kata Nabi, Allah tidak ada perasaan untuk memaafkan mereka, membersihkan mereka. Makna dia Allah tak mau bersih ya pokok ni. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala yanzuru ilaihim. Hari kiamat Allah tak mau tengok mereka ni. Allah tak mau pandang mereka. Allah tengok orang lain. Tapi Allah tak mau tengok pok-pok ni. Dan kata Nabi, walahum azabun alim. Sebalik itu kata Nabi SAW, kekal juga mereka dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, siapa golongan ni? Kata Nabi, salasatun, tiga kumpulan, tiga jenis perangai manusia. Dan insya-Allah kita nak kongsi tiga benda ni, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita termasuk dalam kategori tiga puak ni. Yang pertama kata Nabi SAW, Syekhun zan, orang tua yang melakukan zina. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, Nabi kata untuk mereka azab, untuk mereka Allah tak mau tengok, untuk mereka Allah tak mau bersihkan, untuk mereka Allah tak mau berbicara. Yang mana kata Nabi, mereka itu adalah satu kelompok syekhun zan, orang yang dah berusia, orang yang dah tua, tetapi masih lagi melakukan zina. Dan dia tak bertaubat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, rasa-rasa kita ada orang yang dah berusia, orang yang dah lanjut usia yang berzina? Kita rasa benda tu ada ke tak? Ada, ayah-ayah muslimin dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kadang-kadang benda yang kita rasa pelik, benda tu berlaku. Benda yang kita rasa, ada ke? Benda tu yang berlaku. Saya, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 2-3 tahun lepas saya bawa umrah. Saya bawa jemaah umrah. Dalam jemaah umrah saya ada seorang doktor. Dia kata, Ustaz, antara perkara yang dia tak boleh lupa, satu episod dalam sejarah dia jadi doktor, dia tak lupa benda ni. Saya kata, apa doktor? Dia kata, Ustaz, satu hari ada seorang gadis, dia datang ke klinik untuk cek kandungan. Nak cek kandungan dia. Dan dia ditemani oleh mak dia. Bila saya nak buka rekod, bila saya nak buat rekod, saya minta maklumat si suami, ayah kepada bayi yang bakal dilahirkan. Apa kata ibu yang teman anak ni? Dia kata, doktor, sebenarnya anak saya, anak yang dia kandungkan adalah anak daripada suami saya sendiri. Sama ada ayah dia rogol dia, sama ada dia berzina dengan ayah dia, Allahu Ta'ala a'lam. Doktor dia nak buka laporan. Pasal dia jadi macam jenayah lah. Ayah muslimin rahmat Allah sekalian. Apa kata si ibu? Doktor tolong, jangan. Sebab kalau apa-apa jadi kat suami saya, dia masuk ke dalam, siapa nak tanggung kami anak beranak? Ayah muslimin rahmat Allah sekalian, kadang-kadang kita nampak benda ni macam betul ke? Tapi inilah realiti yang berlaku kepada sebahagian daripada masyarakat umat Islam. Sebab itu kita tak pelik masuk dalam sinar. Seorang yang telah berusia umur 60-an ditangkap berdua-duaan dengan wanita, isteri orang di dalam bilik. Kita tak pelik benda ni. Sebab tu Nabi dah sebut akan timbul kumpulan dan golongan macam ni. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kadang-kadang antara masalah orang Islam, bila mana dia suka nak selesaikan masalah dia sendiri-sendiri, ataupun dia yakin yang dia mampu untuk melindungi. Ayat rahmatullah sekalian, kadang-kadang kita benda yang kita rasa benda itu pelik, tapi itulah yang pahit untuk kita telan.
Saya beberapa tahun yang lepas ada satu sekolah, satu cikgu daripada sekolah agama di Kedah, dia call saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak sembang sikit, nak kongsi. Bagaimana satu kes abang dengan adik, yang mana ayah pergi kerja, mak pergi kerja, tinggal daripada orang ni, pagi-pagi abang akan start motor, bawa adik pergi sekolah." Ibu sekalian, bawa adik dia pergi sekolah naik motor. Sampailah satu ketika, ayam dirahmati Allah sekalian, mak ayah dia balik waktu malam, adik dia main mengadu yang dia telah dirogol oleh kawan abang dia. Bila bawa ke balai polis, ayam dirahmati Allah sekalian, yang kawan kepada si abang pun dah ditangkap, dah disoal. Bila disoal, ayam dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya kata si kawan ni, yang mana abang kepada budak ni sendiri suruh untuk dia meniduri adik dia. Dan sebelum daripada tu, memang berlaku hubungan antara abang dan si adik. Mengaji sekolah agama. Sebab itu ayat muslimin dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita rasa, betul ke? Tapi inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Saya kuliah benda ni dirahmati Allah sekalian di satu masjid dekat-dekat sini juga. Saya tak mau cerita kat mana. Habis saya kuliah yang dirahmati Allah sekalian, ada saya kuliah ni tempat orang hebat-hebat lah sikit. Kat depan saya ni banyak lah Datuk Seri, Tan Sri, Puan Sri, Tiang Sri lah paling banyak tu. Kan? Duk kuliah ni dirahmati Allah sekalian, habis kuliah ada seorang pakcik tu dia mai jumpa. Dia kata, "Ustaz, lepas Maisha ingat nak sembang." Saya bila orang kawasan tu ajak sembang, rasa seronok lah sikit kok dia nak ajak pergi Starbucks. Lama tak minum ajak Starbucks, mahal. Rupa-rupanya dia ajak pergi sembang kat tepi kereta, kata tak apalah kan. Bila sembang, apa yang dia kata? Dia kata, "Ustaz, yang ni orang yang saya kenal." Sebab tu kadang-kadang benda yang kita rasa pelik itu yang berlaku. Dia kata dia kenal keluarga dia ni, dia kenal jalur keluarga, memang dia kenal rapat. Yang mana ada seorang lelaki ni, dia kahwin dengan wanita ni. Kahwin, dah dapat anak, banyak orang dah, 2-3 orang dapat anak. Celah-celah dia kahwin dengan wanita ni, dia kahwin dengan adik wanita ni. Makna dia apa? Kahwin adik-beradik. Boleh tak kita kahwin adik-beradik Boleh. Tapi tunggu kau mati dulu ataupun cerai. Ni dia kumpul dua-dua sekali. Dan dua-dua dapat anak. Dia pindah pergi satu tempat yang orang tak tahu. Yang makna lelaki ni pun dah berusia. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, dia tanya apa yang perlu dibuat. Saya kata nak buat apa? Pergi report dia lah. Macam mana boleh terlepas, boleh kahwin adik-beradik. Ayah muslimin dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kadang-kadang benda yang kita nampak betul ke? Tetapi itulah realiti. Sebab itu Nabi kata, "Syekhun zan," orang tua yang berzina. Allah benci orang muda yang berzina. Allah tak suka orang muda yang berzina. Orang yang berzina ni Allah meluat. Tapi bila dia dah berusia, bila dia dah lanjut usia, warga emas, dia melakukan zina, lagi Allah benci, lagi Allah meluat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar." Bukankah kami dah bagi satu tempoh usia kepada kamu? Dah matang dah. Sepatutnya ayah-ayah rahmat Allah sekalian kena jadi tauladan untuk anak-anak, untuk cucu, untuk masyarakat. Tapi dia guna kesempatan usia emas dia untuk melakukan zina. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan terima apa-apa alasan daripada dia. Dengan usia dia 60-an, 70-an, dia buat macam tu, tak ada alasan. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita doalah, mudahan Allah lindungi kita. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan. Saya yang bercakap, mungkin kita kata hari ini kita duk solat, kita baca Quran, tapi kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada sebaik-baik pelindung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapa golongan yang Allah nak hina pada hari kiamat, di sebalik kehinaan, azab tu tetap Allah kenakan kepada mereka.
Yang kedua kata Nabi SAW, wa malikun kadzab, iaitu pemerintah yang pembohong. Pemimpin yang berdusta. Mereka yang ada kuasa menzalimi rakyat. Yang mana kata Nabi SAW, mereka bakal mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayam dirahmati Allah sekalian, pada hari kiamat Allah gulung bumi, Allah lipat langit. Antara soalan awal bila mana Allah jumpa dengan sekalian makhluk, apa Allah kata? Anal malik, ainal mulukul ar. Ni pertama sekali. Sebab tu ayam dirahmati Allah sekalian, tak payahlah bercita-cita nak jadi pemimpin. Sebab itu Nabi kata apa? La tas'alil imarah. Jangan duk bercita-cita, sebab tanggungjawab dia besar. Allah akan panggil mana raja-raja atas muka bumi, kita akan tengok pemimpin akan keluar celah-celah kita. Allah kata sebenarnya akulah yang benar-benar raja. Sebab itu ya muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Abu Zar Al-Ghifari jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak ada ke aku jawatan ni, kita dulu juang sama-sama ni, pakat menang dah ni, takkan tak ada jawatan. Apa kata Nabi pada Abu Zar? Wahai Abu Zar, kau lemah. Jawatan ini amanah, satu tanggungjawab yang Allah pikulkan. Hari ini ayah dirahmati Allah sekalian, orang suka kepada jawatan. Jangan kata orang lain. Saya pun dulu minat jawatan, tapi bila baca-baca ni rasa takut lah juga. Tapi kalau orang bagi, nak jugalah. Kan? Geram tengok kadang-kadang jadi YB ni seronok pula. Sebab itu minta rahmat Allah sekalian. Kadang-kadang orang tak fikir, kalau contoh kumpulan dia tak lantik dia jadi calon ke apa semua, dia kata tak apa, tak lantik aku, bebas pun bebas lah. Janji muka boleh duduk dekat pokok nyok dengan tiang elektrik pun tak apa, hilang deposit pun tak apa. Sebab jawatan ni dia racun. Dia satu benda yang cukup-cukup bermasalah. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, la tas'alil imarah. Jangan minta untuk dapat jawatan. Tapi kalau Allah bagi disebabkan kemampuan kita, ayam dirahmati Allah sekalian, Nabi kata orang yang dilantik kepada jawatan dalam keadaan dia tak nak jawatan, tapi orang tengok kemampuan dia kepada jawatan, maka Allah, kata Nabi, Allah akan tolong dia pada urusan tersebut. Tapi kalau dia buat kerja untuk dapat jawatan, untuk orang tengok, untuk orang calon, untuk orang pandang, kalau dia dapat jawatan tersebut, Allah biarkan dia tanpa pertolongan, kata Nabi. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, yang mana pada hari kiamat ada dua kelompok kepimpinan. Satu pemimpin yang akan duduk di bawah payung Allah, bawah kemah Allah. Yang mana kata Nabi, mereka adalah imamul adil. Allah bagi special kepada mereka. Hanya 7 kelompok je duduk kat bawah kemah ni. Satu lagi pemimpin yang menipu, yang zalim. Mereka akan duduk pada satu kelompok yang mana kata Nabi, mereka tak boleh cium harum syurga. Walaupun jarak perjalanan boleh dicium wangian syurga itu ratusan tahun perjalanan, tak boleh cium. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, yang mana pemimpin yang menipu rakyat dalam keadaan apa sekalipun, dia tak sempat bertaubat. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata diharamkan untuk dia masuk ke dalam syurga. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan kepimpinan umat Islam. Kita ni orang Islam, kita mengaji Quran, kita baca hadis. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, kita nak pemimpin-pemimpin umat Islam juga melihat Al-Quran dan hadis sebagai dasar. Ayam dirahmati Allah sekalian, sekali kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kepimpinan. Kita baca surah Al-Kahf hari Jumaat. Ayam dirahmati Allah sekalian, pemimpin dia bukan takbir negeri, bukan takbir negara. Kekuasaan yang dimiliki olehnya, yang Allah bagi timur ke barat, Zulkarnain. Bagaimana Zulkarnain yang dirahmati Allah sekalian, Allah abadikan nama dan kisahnya di dalam Al-Quran. Dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat untuk menyantuni dan menyelesaikan masalah rakyat. Pergi satu tempat,
Al-Quran rakamkan wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Yafqahuna qawla. Pergi satu tempat yang tak difahami bahasa mereka. Dikatakan 8 orang lebih, 12 orang, ramai penterjemah yang diperlukan Zulkarnain untuk faham bahasa pok-pok ni. Dah boleh interaksi apa yang dia orang nak. Ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj buat kezaliman kepada kami, buat kerosakan. Buatlah dinding antara kami dan mereka. Ayat dirahmati Allah sekalian. Dan tembok yang dibina oleh Zulkarnain Allah rakamkan dalam Al-Quran tidak akan hancur sehingga hari kiamat. Keikhlasan pemerintah menyantuni rakyat. Kita hari ini kadang-kadang buat bangunan 5 tahun retak, 10 tahun runtuh. Macam mana jadi macam ni sekalian? Dia mai sakau atas, dia mai tendang tepi, dia mai tarik kanan. Sebab itu kepimpinan Islam kena melihat gaya kepimpinan Zulkarnain. Sebab masalah rakyat dia bukan satu. Kalau dekat sini masalah dia macam ni, dekat sini masalah macam ni, dekat sini masalah macam ni. Masalah itu berbeza. Sebab itu pemimpin kena melihat apa yang diperlukan oleh rakyat. Ada tempat perlukan pembaharuan dari sudut jalan, ada tempat perlukan air yang bersih, ada tempat perlukan JT yang kuat. Saya baru-baru ni tengok viral anak-anak kita yang jatuh dekat yang titik runtuh tu. Sebab itu setiap tempat berbeza. Pemimpin kena tengok. Sebab mereka semua akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepimpinan yang terbaik dirakamkan dalam sejarah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia telah menunjukkan satu nilai kepimpinan. Hampir kepada kematian Abu Bakar, dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang bertambah pada harta ayah setelah ayah naik jadi khalifah? Kata Aisyah, tak bertambah melainkan seekor unta seorang hamba. Kata Abu Bakar, ayah meninggal nanti, dua-dua ni serah kepada Umar. Begitulah kepimpinan umat Islam. Naik macam tu, turun kena macam tu. Bukan naik tak ada apa-apa, turun kaya-raya, 7 keturunan tak habis makan. Ayat muslimin rahmati Allah sekalian. Kerana apa yang dirahmati Allah sekalian? Kerana kita orang Islam dan kita mengharapkan kepimpinan sedemikian berada kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati kepimpinan kita yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan golongan yang ketiga yang mana di sebalik azab yang Allah berikan kepada mereka, mereka juga akan mendapat kehinaan. Iaitu siapa? Orang miskin tetapi sombong. Ayah-ayah ibu sekalian, ayah-ayah muslimin dan rahmat Allah sekalian, Allah tak suka orang sombong. Allah benci orang sombong. Allah meluat orang sombong. Tapi bila Allah uji dia dengan miskin, Allah uji dia keperluan dia cukup-cukup, Allah uji dia rumah dia pun biasa, Allah uji kenderaannya dhaif, celah-celah ujian kemiskinan Allah bagi kat dia, dia sombong. Biasa tak kita tengok orang miskin sombong? Sombong dengan manusia satu hal lah. Ni sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak solat. Sombong dengan Allah, tak buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ayat rahmatullah sekalian, saya tak mau cerita tempat lain, kampung saya. Kita tahu ni asnaf, keluarga asnaf, dapat bantuan, dapat zakat. Saya pergi sembahyang Jumaat, dia duduk bawah rumah dengan pakai dengan kain pelekat, dengan duk isap rokok daun. Macam itulah saya pergi, balik pun macam itulah. Sebab itu ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, orang yang sombong Allah benci, tetapi bila dia miskin, dia sombong tambah-tambah dengan Allah lagi Allah benci. Sebab itu kita kena ingat dengan peringatan Allah dan Nabi. Nabi pernah bagi peringatan kepada seorang lelaki yang makan dekat depan Nabi. Nabi kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia buat act. Orang Kedah kata dia buat act. Dia kata, aku tak boleh makan tangan kanan. Dia kata, aku tak boleh. Nabi kata, kul biyaminik, makan. Ni kadang-kadang ada kawan-kawan kita bila kita tegur pun, Allah, tak ada apa dia buat act belagak. Rahmatullah sekalian, akhirnya kata sahabat,
Kami tengok dia tak boleh angkat tangan kanan dia daripada sampai ke mulut dia. Sebab dia mengabaikan peringatan daripada Nabi. Sebab itu kita kena ambil peringatan daripada Al-Quran, daripada Nabi. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, antara kehinaan orang yang mengabaikan peringatan Al-Quran dan hadis yang diberikan kepada mereka, kata Allah, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kerana dekat dunia dia buat tak endah dengan peringatan yang diberikan. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebalik azab Allah juga menambahkan kehinaan-kehinaan yang lain kepada kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita pada tengah hari ini dan memberikan manfaat apa yang kita kongsikan. InsyaAllah, yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.